sisi limbah buniannya dapat kita bersama-sama pada hari ini di Beaufort. Yang dikasihi tuan rumah, saudara Muhammad Said, rakan saya, dan juga pemangku ketua bahagian Reni Awang, ingatkan Reni Maitin. Naib Presiden turut hadir pada hari ini. Untuk penerangan pimpinan, saya tidak dapat sebut satu persatu. Hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT diberi kesihatan, diberi kekuatan, dipanjangkan usia untuk membolehkan kita dapat bertemu pada hari. Terima kasih banyak atas kehadiran semua pihak. Mohon ampun dan maaf menyusahkan hari Sabtu ini. Mungkin ada di antara urusannya di rumah dengan keluarga, ada yang kadang-kadang kenduri kahwin yang dijemput tidak dapat hadir. Namun demikian kita sedar dan tahu hari ini merupakan hari yang semuanya menunggu. Penamaan calon 15 hari bulan, hari mengundi 29 hari bulan, dan disitulah pilihan raya memilih pilihan raya, bukan pilih hari raya. Saya bimbang itu bila saya masuk kampung, mantan ketua menteri kampung ini kadang-kadang, Datuk Seri, kalau hari raya macam-macam itu berlaku. Dihidang kau pui, dihidang macam-macam itu. Masa kecil saya di Sempurna, kalau hari raya kami ada tabung-tabung kecil-kecil round tiap-tiap rumah itu. Ada derma itu dibagi oleh tuan-tuan rumah. Dan alhamdulillah kita sedar dan tahu pilihan raya ini tidak lama lagi 15 hari bulan itu, 10 hari lagi kan. Dan kita sedar dan tahu dalam sekali 5 tahun kita diminta dalam pilihan raya ini memilih siapa kerajaan, siapa pimpinan. Dan kita sedar dan tahu, kita pun sudah merasa bagaimana keadaannya. Bukan hanya di peringkat nasional, bahkan juga di peringkat Sabah. Sudah merasa GRS itu. Mana dapati di dunia ini yang boleh memerintah tidak pernah bertanding dalam pilihan raya, cuma di Sabah saja ini. Nama partinya GRS, gagasan. Siapa presiden gagasan ini? Si Ajiji. Gagasan ini dilahirkan tahun 2022. Pilihan raya Sabah 2020. 2 tahun parti ini baru dilahirkan lepas pilihan raya. Dan presidennya boleh jadi ketua menteri. Pasal apa itu? Pasal dahulu dia mantan ASNO. Lepas itu mantan UMNO. Lepas mantan UMNO, mantan Bersatu. Lepas mantan Bersatu, masuk gagasan tubuh parti GRS. Yang melahirkan GRS si Mahyudin, bukan si Ajiji. Tapi boleh bergabung rakyat Sabah dinamakan GRS. Macam-macam kejadian di Sabah ini. Selama mereka perintah, macam-macam kejadian. Semalam padam lampu. Saya pergi tandas, tidak ada air. Tadi jalan berlubang lagi. Saya pergi Kinabatangan. Daripada Tawau sampai ke Kinabatangan, sampai disendarkan 4 jam. Jalannya itu bukan main. Kalau bekas kereta boleh menangis, menangis. Tapi ini yang kadang-kadang umat nampak semuanya ini. Dapat merasa, dapat melihat. Tapi mereka merasa, mereka melihat. Tapi keinsafan perubahan itu tidak berlaku. Pasal itu diadakan pilihan raya sekali 5 tahun. Pastikan pilih pimpinan kerajaan yang mampu mentakdir rakyat yang ada ini. Bayangkan
Apa yang diharapkan, dicita-citakan oleh orang tua-tua kita? Tun Mustafa, Tun Fuad Stephen, J. Sundang, banyak pimpinan-pimpinan dahulu, termasuk ayahanda saya Tun Sekarang. Bagaimana mereka dibawa dari Sempurna sampai ke Kota Kinabalu, lepas itu naik kapal sampai ke Pahang, di Jemka. Ditengok di situ rancangan-rancangan tanam getah, tanam koko, belum ada kelapa sawit lagi waktu itu. Rancangan penuhnya. Untuk apa itu? Dilihat bagaimana pembangunan di Pahang. Pasal mereka merdeka dahulu tahun 1957. Sabah belum merdeka. Kita di bawah penjajah British waktu itu. Tahun 60, 61, bila kita membentuk Malaysia, tahun 62, barulah Sabah merdeka daripada pihak British. Itu sejarahnya. Sejarah ini kena diingat, jangan dilupa. Kadang-kadang manusia ini mudah lupa. Tidak diingatnya itu. Pasal itu dinamakan, diingatkan. Aku tinggalkan dua. Satu Al-Quran dan hadis itu. Diperingatkan kalau sesat bagi umat Islam, Al-Quran itu ditinggalkan. Tapi Al-Quran itu ada yang membaca. Kadang-kadang ada yang berjanji, diangkatnya Al-Quran, wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak akan melompat dari warisan. Rupa-rupanya melompat juga itu. Sedang Tuhan pun, ampun juga, dia yang cakap, bukan saya cakap. Dibuyuk, dia bilang. Kemana umat ini? Mengucap itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengucap itu. Lepas itu mengucap, ada lagi berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya, lillahi rabbil alamin. Rupanya lillahi rabbil cabul. Tidak dapat cabul. Itu bimbang saya, itu pilihan raya itu. Pasal apa? Hari ini Dewan sudah bubar. Kita tahu semuanya. Tapi bulan ini bulan 10. Mengundi kita 29 hari bulan. Kemana Sabah ini mau dibawa ini? Pimpinan-pimpinan ini. Oleh kerana kita merujuk kepada Kuala Lumpur, kita rujuk tarik sepatutnya bulan 9 saya dengar. Tapi tidak selesai. Pasal apa? Runding kursi. Keluar CJJ diumumkannya. Hari ini saya umumkan Dewan Undangan Negeri kita bubar. Tapi dalam saya membubar Dewan Undangan Negeri, kami masih berunding mau bagi-bagi kursi. Susah rakyat tidak dipikirkan. Yang mereka mau selesaikan masalah parti kursi itu. Siapa mau dibagi? Haji Jing mau 50, Bung Mukhtar mau 40, si Jeffrey mau 15, si Pandikar mau 5, yang Tekli pun 5, tidak dapat Jeffrey keluar. Betul tak? Tapi bukan main. Keluar saya hari ini, tapi lepas pilihan raya kita tengok. Kalau boleh kita bergabung balik. Kemana mau dibawa orang Sabah ini? Apa kita ini tidak ada pemikiran menimbang? Perpecahan yang berlaku di Sabah ini bukan hanya tindakan daripada Kuala Lumpur. Perbuatan orang Sabah sendiri itu digunakan umat ini, pimpinan, supaya kita pecah-pecah dengan banyaknya parti di Sabah ini. Paling banyak parti berulang. Di dunia paling banyak parti di Sabah. Betul. Betul. Saya masih ingat rekan saya, Mahmudi. Pasal dia itu senior saya di Sabah College, mendiang Mahmudi. Waktu itu Menteri Perindustrian. Saya pegawai tanam perindustrian. Lepas itu kami pergi Bangkok. Bila di Bangkok dia ceritanya, waktu itu PBS dia. Si Jeffrey ini susah betul, dia mau kasih jatuh saya. Dia timbalan PBS presiden itu, si Mahmudi. Digunakannya hiasan Sabah semua dia mau kasih jatuh saya ini. Itu cerita Mahmudi, nasib dia ada hidup lagi. Kalau dia hidup boleh rujuk sama dia. Berpecah. Lepas itu
Dia itu bukan pakai akar. Orang Sabah ini kemana sampai akar itu digali? Kan? Saya limpas tadi di Kimanis. Bila saya limpas di Kimanis, Dr. Daud di sana singgah sekejap. Minta maaf saya lambat pasal mau meresmi bangunan di Mambak. Warisan. Ya, Dr. Daud ni orangnya ya, baik hati. Jiwanya walaupun tidak ada duit, saya pergi membakut, saya pergi mengawal. Datuk Sri Dr. Daud ni bagus orangnya, tapi kesian tidak banyak duitnya. Masih lagi pakai kereta buruh. Tapi orang Bengawan saya hargai. Memilih pemimpin bukan pasal duit. Memilih pemimpin bukan pasal keupayaan dia, duit dia, harta dia, tapi menilai seorang pemimpin yang jiwanya daripada dulu sampai sekarang. Yang dah nampak jamnya Rolex. Tidak pun dia mengisap siga ini saya nampak. Pasal apa? Penting bagi kita seumpama umat ditinggalkan Al-Quran dan hadis, memilih menantu itu, pilihlah menantu yang baik. Anakmu perempuan, kau pilih menantumu, kau tengok anakmu itu macam mana masa depan dia. Seumpama itu, pilihan raya ini dibagi ruang kita 5 tahun sekali. Pilihlah kerajaan, jangan sampai tidak ada air. Jangan sampai jalannya berlubang. Petunjuk Tuhan kepada umat hari ini. Video sebelum pilihan raya. Berapa orang video yang ada? Lebih dari 10. Apa ceritanya? Sudah dapat duit. Masih dibilang lailo. Dalam bahasa orang putih, lailo. Dalam bahasa Melayu, kau diam-diam. Sudah ada duit dapat. Si Rubin bilang tidak cukup. Dibagi 3 juta tidak cukup. Bayangkan kemana mau dibawa sampai ini. Petunjuk Tuhan itu kepada umat yang ada. Mau bubar dewan pun tidak boleh bubar dewan. Saya dahulu bukan pasal saya mau jaga nafsu saya menjadi ketua menteri. Saya tahu ada orang yang membeli YB saya. Saya tidak tunggu, saya beritahu bubar dewan. Pasal apa? Saya boleh beli YB itu. Saya mantan ketua menteri. Saya boleh panggil dari Tauke Kayu Balak itu. Berapa kau dibagi belinya? 1 juta. Tauke kau bagi dia 3 juta. Kayu Balak ini jangan kau bimbang. Saya boleh bagi semua kamu. Boleh saya beli. Apa jawatan kau dibagi oleh orang? Menteri. Jauh kau letak jawatan bagi semua orang menteri. Tapi inilah apa saya bagi seorang pemimpin Sabah ini. Merasua orang supaya saya kekal ketua menteri. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tunjuk. Rupa-rupanya saya gigi jadi ketua menteri 5 tahun. Pasal ada kes mineral. Orang-orang dirasuai. Betul itu? Betul. Itu petunjuk Tuhan kepada umat itu. Tapi tidak nampak. Yang dinampaknya ini sanggup. Yang dinampak ini duit. Jawatan. Kemana umat ini di Sabah ini? Harapan orang tua kita, Tun Mustafa, Tun Fuad Jesundang, Temanggung juga. Tanda tangan. Kita merdeka daripada British. Tujuan kita supaya kita bebas daripada gangguan British waktu itu. Pegawai daerah di Sampurna namanya Mr. Fielding. Saya masih ingat. Tidak pakai seluar panjang. Pakai stokin panjang, seluarnya itu pendek. Dari mana? Canterbury itu. Saya jumpa dia. Berjumpa dengan dia. Waktu ayahanda saya Tun sekarang menjadi governor. Waktu dia jadi TYT, Mr. Fielding datang pergi Kota Kinabalu. Jumpa di istana. So saya tanya dia, so you are the former district officer when I was then very small. Masih muda saya. Saya nampak lagi dia. Waktu itu pakai stokin panjang, pakai seluar pendek. Kita panggil Tuan orang putih. Penjajah British waktu itu. Tanda tangan supaya kita terlepas daripada tidak ada otonomi kita. Kemana harapan orang kita ini? Hari ini campur tangan Kuala Lumpur. Putuskan bila bubar dewan, dorang pun campur. Putuskan mau ambil kursi 73. Siapa punya kursi ini? Sabah punya kursi.
Dorang punya kursi di Kuala Lumpur hampir 700 itu. Orang Sabah mau bagi. Saya pun bukan Tun Mustafa saja dipakai. Bukan Tun Fuad saja dipakai. Saya juga terpakai. Pasal mantan naib presiden UMNO. Betul nggak itu? Pasal itu tiap-tiap waktu saya sembahyang sunat taubat ini. Bukan saya tidak senang taubat, tapi kita tahu kesilapan kita jangan diulangi. Pasal kali ini pilihan raya ini cukup penting untuk mengubah keadaan politik di bumi Sabah. Kamu tidak nampak apa yang saya nampak. Kamu tidak rasa apa yang saya rasa. 30 tahun saya jadi naib presiden UMNO itu. Ada orang cakap kau juga dapat daripada UMNO. Apa UMNO ini boleh dibesarkan di Sabah kalau bukan kami yang berkempen? Alai andaya saya Tun Sekaran. Ayanda macam-macam itu. Abang Haji Yaya Lampung, Abang Haji Karim baru saja meninggal dunia. Minggu lalu saya telepon dia punya istri. Doakan mudah-mudahan. Ya, masuk surga segala-galanya. Kami bawa, besarkan, disatukan UMNO. Waktu itu ASNO bubar, Berjaya bubar. Satukan semuanya. Supaya ada niat kita menyatukan umat. Rupa-rupanya tidak bersatu itu. Berpecah belah keadaan kita dalam UMNO. Tidak mungkin waktu itu UMNO bukan kuat. Tidak cukup. Betul gitu? Yang mencukupkan UMNO jadi kerajaan, abangnya si Daulah ini. Datuk Haji Mukim sama si Rubin Palang ini. Saya masih ingat lagi itu. Bukan, saya tidak ingat telepon di tandas. Macam mana aku mau keluar dari PBS. Muluk, kau ingat kau MP lagi itu, Muluk itu. MP di Labuan, Datuk Muluk ini. Lepas itu kamu dah kenal dia, saya kenal dia. Ini sejarah itu. Harapan kita ialah supaya ada kebebasan kita untuk mentadbir kehidupan kita di Sabah ini. Pendidikannya, kesehatannya, jalan rayanya. Hari ini, bayangkan, belanjawan tahun ini 460 bilion. Tahun depan 470 bilion. Untuk pendidikan saja tahun ini 56 bilion. Kemana ini sekolah ini? Bapapan di Beaufort ini. Ada sekolah tidak ada tandas. Ada sekolah tandasnya ada, airnya tidak ada. Jadi kemana dia kencing itu? Segi Pilong Pasir masih hidup orang melompat itu, Dr. Yusuf itu. Saya lantik dia Menteri Pendidikan. Si Mahadi punya best friend itu. Bagi ruang. Si Mahadi ketua penaja warisan itu. Tapi bagi ruang kepada dia menjadi ketua. Betul ke Mahadi? Letak dia calon, letak dia menteri. Kemana itu dibawa? Kami pergi Long Pasir, saya tanya guru besar. Saya mau pergi tandas. Datuk Sri tidak ada tandas. Jadi dia bilang, kemana budak-budak ini? Datuk Sri kalau kencing kemana dong? Dorang pergi hutan. Hutan banyak di situ. Aku bilang, hutan silap-silap anak-anak kita ini tergigit oleh ular ini. Bayangkan, saya terus bagi peruntukan 70.000 untuk buat tandas, untuk buat bilik guru-guru. Masih banyak guru-guru di situ, itu masih hidup lagi. Itu betul cakap saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, pasal itu bila kita jadi kerajaan, kita bangkitkan supaya semangat kekentalan jiwa yang ada. Waktu itu Tun Mahathir minta kursi sama saya. Bersatu 2018. Saya tidak bagi pun satu kepada dia. Kosong bersatu petani. Mana ada bersatu di Sabah ini? Tidak ada pilihan raya 2018 itu. Si Anwar masih hidup, Perdana Menteri. Kamu viral antara sama dia, sama ada cakap saya bohong ataupun tidak. Perdana Menteri ini datang dengan istrinya Wan Aziza, datang dengan Saifuddin, Menteri Dalam Negeri, minta kursi. Berapa dia minta? 14. Saya bagi 7. Di Happy saya bagi 7. Tapi guna logo warisan. Pasal saya tidak boleh elak waktu itu. Pasal apa saya bagi 7? Sudah ada YBDIP, sudah ada YBPKR. Bersatu tidak ada YB. Pasal itu sebagai Tun Mahathir, cukup. Jangan kau masuk ke Sabah. Enggak percaya dia. Aku mau tolong kau. Masuk juga ke Sabah. Aku mau tolong, kasih kuat sama kau. Aku doakan panjang umurmu Tun. Kalau kau tidak ada, Sia Gigi masih ini saya kenal. Kau tinggalkan kau ni Tun.
masih hidup Tun Mahathir, sudah pun ditinggalkan. Bukan hanya partinya, dia pun ditinggalkan. Kemana mau dibawa orang ini? Umat ini. Saya ini tidak penting. Yang penting ini kamu punya cucu, generasi kamu ini. Hari ini kita susah tidak ada air. Hari ini kita susah tidak ada kerja. Kalau saya mau rehat, saya boleh rehat. Ini mantan ketua menteri, ada juga pensiunnya ini. Tapi buat apa saya rehat? Hari ini di Beaufort, besok pergi Ranau, lusa besok juga pergi Keningau. Buat tempat sampai 1 hari. Lepas itu pergi Sukau Kinabatangan. Pasal apa? Kita jelajah untuk menjelaskan kepada umat. Takut terlupa. Pasal itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat Islam ya, bukan yang lain. Ditunaikan solat. Saya ini bukan ustaz, tapi saya baca buku ini. That's why dia tidak tahu walaupun dia dari Al-Azhar itu. Pasal apa solat diingatkan? Dipecah-pecah oleh Tuhan. Kau subuh, asar, zohor, kenapa tidak satu kali dalam satu waktu? Jadi jimat masa gitu. Betul. Ini kau bangun pagi-pagi, subuh tadi, sembahyang. Mau datin, bangun kau, kita sembahyang dorang. Lepas itu kita solat. Zuhur waktu sampai dipercepat. Supaya jangan lupa Tuhan itu. Solat itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Ada subuhnya, ada asarnya, ada maghribnya. Dipecah-pecah. Pasal apa? Mudah lupa. Kalau saya tidak datang ke Beaufort, mudah lupa itu. Dorang lupa si Muhammad Said. Mantan Diu diperingatkannya. Alhamdulillah orang ada pengalaman mantan Diu yang boleh terima masuk dalam fatwa warisan. Asalkan kita tidak boleh bagi terima. Terima si saya. Terima si Abdul Hakim ini. Datang jumpa saya. Masuk, jangan biarkan. Satukan. Tujuan saya menyatukan. Tapi jangan gaduh mau jadi calon semua ini. Ini saya ikhlas ini. Menyatakan, saya tidak bimbang itu. Saya peringatkan, yang penting kita mau selamatkan zuriat anak-anak Sabah, masa depan mereka ini. Cukuplah kita berpecah-pecah oleh kena parti. Bayangkan hari ini berpecah pasal parti. Parti apa? UMNO. Parti apa? PKA. Parti apa? GRS. Dalam GRS ada lagi parti situ. Parti apa GRS itu? Gagasan. SAPP. Parti ASNU. Si Pandikar telefon saya, kok viral? Tanya dia, cakap betul kan indah kan dia? Datuk Sri Jomo Sama, kau lah pemimpin bajau satu-satu ketua kami di Sabah ini. Pandikar, jangan kau sebut Jomo Sama itu, jangan pakai bangsa. Saya tidak pakai bangsa, kena kita orang Sabah. Jangan kira bangsa agamanya. Mana orang pemimpin Islam di dunia ini? Presiden Pakistan? Perdana Menteri Malaysia, Presiden India, Presiden Indonesia yang bagi Christmas 1 hari warisan ini. Betul. Pasal apa kita bagi? Pasal saya mau nanti anak-anak kita dari Sabah yang kerja di Kuala Lumpur boleh balik ke Sabah untuk tengok nenek dia, mama dia untuk menyambut hari Christmas mereka, agama mereka itu. Pasal apa itu? Diturunkan Rasul rahmatan lil alamin. Perbuatan kita pemimpin rahmat kepada semesta alam dan manusia, bukan rahmat kepada orang bacau itu, bukan rahmat kepada hanya Islam itu. Kena kita memikirkan. Waktu itu saya pikirkan bukan saya ketua menteri Islam saya tidak akan berubah, bangsa saya tidak boleh berubah. Tapi jamaah saya di belakang ini, rakyat Sabah itu ada yang Kristen, ada yang Islam. Betul tak? Jadi kau ketua menteri pasal Islam saja. Ketua menteri pasal orang Sabah. Jadi kau pikirkan orang Sabah. Saya sudah rujuk dengan ulama. Ulama bilang, Datuk Sri jangan bimbang. Kau bantu umat yang lain pasal itu kau jadi pemimpin. Jangan hanya gunakan duit zakat itu, tidak boleh. Tapi duit cukai masakan tidak boleh. Di Tambunan saya bagi 1 juta untuk gereja depan Tun Richard Melanjung itu. Saya datang ke Tuaran, saya bagi CLGG 2 juta untuk kasih baik masjid, tidak ada ekonnya dia bilang. Sampai ekon pun saya bagi, masih hidup CLGG. Kemana kita mau bawa ini umat ini? Pasal itu saya bimbang sangat kepada rakyat yang ada di Sabah ini.
Bayangkan hari ini, belanjawan ini. Ini belanjawan dibentangkan oleh siapa ini? Oleh si Masidi sama si Gigi. Belanja 6,7 bilion duit. Dalam belanjawan ini, untuk media sosial saja. Tahun lalu 2 juta, tahun ini 8 juta. Pasal itu TikTok mereka, WhatsApp mereka tidak habis hari-hari salah datu Syafi'i. Siapa mengurus duit 6 bilion? Saya. Si Gigi sama si Masidi ini. Dorang yang makan duit salah saya. Jalan berlubang salah saya. Tidak ada lampu salah saya. Dorang mentadbir negeri 5 tahun, saya yang bersalah itu. Bagus ini kerajaan. Betul gak itu? Pasal itu berulang kali saya cakap. Beli kereta mahal, hampir 1 juta keretanya si Gigi itu, Lexus. Keretanya SMJ 1, 4 juta harga dia, sampai SMJ berapa? 1, 2, 3, 4. Kau buat apa itu belanja untuk kereta yang mewah ini? Kalau duit itu kau kasih baik untuk jalan raya, yang kau naik kereta kau sama bodyguard dengan driver saja yang seronok ini. Tapi kalau kau belanja duit, bukan 3 juta, 10 juta, 20 juta, kau buat jalan raya yang rasa nikmat bukan 3 orang, bukan driver, bukan bodyguard, bukan ketua menteri, tapi umat Sabah 4 juta yang merasa jalannya banyak. Pemimpin kenapa mikir seumpama itu? Jangan kesenangan kita selaku pemimpin. Tidak apa aku berpeluh sampai berpeluh. Jangan bimbang sengan sampai keluar peluh saya, tapi yang penting itu keluar peluh undi. Jangan mulu. Jangan dulu. Di sini nih, Kementerian Keuangan masih di Menteri Keuangan untuk pembangunan saja 5 juta saja. 5 juta untuk pembangunan. Tapi perbelanjaan lain-lain biasa 3 bilion. Kemana duit ini? Belanjaan ini saja diperuntukkan untuk timbalan setiausaha kerajaan negeri Sabah. Hampir 100 juta. Saya sudah lama jadi menteri. Di Kuala Lumpur 30 tahun. Mantan ketua menteri. Mantan pegawai kerajaan saya. Tan Sri Simon Sipaun bos saya itu dahulu. Kementerian Keuangan. Saya ahli ekonomi di Kementerian Keuangan itu. Tidak pernah dalam sejarah saya selaku ahli parlimen dan mantan menteri boleh diperuntukkan timbalan setiausaha kerajaan negeri hampir 100 juta. Kenapa tidak bagi dengan Kementerian Pertanian? Kenapa tidak bagi dengan Kementerian Kerja Raya yang 100 juta ini untuk timbalan setiausaha kerajaan negeri? Tuhan saja tahu apa yang belanja ini. Besok kita kerajaan saya akan siasat mana duit ini. Kenapa tidak bagi dengan rakyat ini? Kemana dong takbir Sabah ini? Pasal itu penting kepada kita, jangan salah itu. Kebimbangan saya ini mentakbir Sabah ini. Saya soal si Gigi. Tahun lalu kau bagi tanah 32.000 hektar tanah yang ada. 32.000 hektar tanah daripada forest reserve yang ada. Saya tanya saja, syarikat siapa kau bagi? Apa ini tanam kayu kah ini, potong kayu kah, tanam kelapa sawit kah, tanam kopo? Ketua menteri dia itu, Datuk Sri minta maaf, saya tidak ada fakta dia. Saya tanya senang saja. Ini 32.000 hektar tanah kau bagi dengan syarikat mana? Untuk buat apa? Tanam kelapa sawit kah? Tanam getah kah? Tanam kayu kah? Akasia? Oh, saya tidak tahu Datuk Sri, nanti saya jawab secara bertulis. Ampun jiwaku. Kau menteri kau dulu 13 tahun Barisan Nasional, menteri ketua menteri kau 5 tahun, kau tidak tahu siapa syarikat. Tidak pernah payah. Tidak payah berkipas. Jangan saya berkipas, rakyat tidak ada kipas mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, kemana duit mau dibawa ini? Baru saja tahun ini. Bayangkan ini. Tanda tangan 30 hari bulan 7 2025. Bulan 7.
syarikat dari Kuala Lumpur, namanya Alpan Resources. Syarikat di Kuala Lumpur. Ada 2 tanah pasir di Kota Kinabalu. Sapma punya tanah ini. Tapi dibagi dengan syarikat dari Kuala Lumpur untuk tangkap ikan tuna. Ini gambar ikan ini. Di mana ini? Surat kabar lagi bernama ini. Bernama membohong ke bernama ini. Kok viral itu? Dibaginya tanah diurusnya untuk ternak ikan 360 juta. Tuna. Bagi dengan syarikat Kuala Lumpur. Kursi pun kau bagi, ikan pun kau bagi. Pasal itu saya beritahu Tun Mahathir, bila kita berunding, saya Ketua Menteri, dalam 2019, Kabinet 18 hari bulan 11. Amir Zan, kau Menteri, kau cek itu Kabinet paper. Kau cek itu kertas Kabinet, kau baca baik-baik, tariknya 18 hari bulan November, kau kasih sama si Amir Zan itu. Terima kasih, panjang umur. Apa disebut di situ? Dari 21 perkara, 17 diluluskan. Apa yang diluluskan? Lesen tangkap laut dalam. Dulu Kuala Lumpur yang isu. Sekarang ini Sabah yang mengisunya. Pesuruhjaya Kakiman Sabah. Ada otonomi dia sekarang ini. Kalau ada kes di Kuala Lumpur, kalau ada kes tentang mana-mana, tidak lagi perlu kita pergi Kuala Lumpur terbang. Ada kes 40% didengar di Mahkamah Sabah. Sudah ada kuasa Mahkamah Sabah. Siapa yang buat? Warisan itu. Lesen tangkap laut dalam. Siapa yang buat? Bukan si Jabri Kitingan. Warisan, Mbak. Saya beritahu dengan Tun Mahathir. Tun, ikan di Sempurna itu pandai cakap bajau itu. Masakan lesen mau diluluskan oleh Kuala Lumpur? Ini tangkap ikan. Minyak lagi. Ada di kereta saya. Tenda Petronas. Untuk eksplorasi minyak dan juga karbon disandarkan. Dibagi dengan syarikat berdaftar di Kuala Lumpur. Saya tanya si Masidi. Yang berhormat keranahan Menteri Kewangan. Kenapa syarikat Sabah tidak masuk tenda, Petronas punya tenda? Kenapa syarikat di Kuala Lumpur berasa saham? Kau viral itu bagi sama si Masidi. Sama ada saya cakap bohong atau tidak di Dewan Undangan Negeri. Kenapa tidak masuk tenda? Oh Datuk Seri, pasal syarikat kita tidak ada kepakaran. Yang kau bayar utang syarikat sampai 1 bilion tidak ada kepakaran, buat apa kau pakai duit ini? Lah, haula wala quwata, kemana kita mentadbir negeri ini? Kemana duit kita? Itu yang berbilion duit. Ya? Hari ini kerajaan negeri sudah berutang 900 juta pasal SMJ Energy meminjam duit. Dulu syarikat yang berutang, sekarang kerajaan negeri berutang. Bila kerajaan negeri berutang, kamu yang berutang. Pasal kamu bayar cukai. Kau beli cermata hitam itu, dicukai itu. Kau beli baju ni dicukai, kau beli handphone dicukai. Kamu yang membayar utang-utang itu. Pasal itu saya beritahu Datuk Najib, jangan 1MDB ini. Bukan saya pikirkan saya punya jawatan. Saya melumkan Datuk Najib. Saya dengan dia macam adik-beradik itu. Kalau saya pergi Pahang ada bilik saya di Pekan itu. Lama kami pemuda itu. Daripada berambut sampai tidak ada rambutnya. Rambutku hitam-hitam sikit, tapi tidak tahu mungkin keturunan DNA. Misai saja putih. Tapi kita tahu, kita seorang pemimpin di kabinet, saya beritahu. Your right to appoint me as a minister, but my right to speak up in the cabinet because saya wakil rakyat, bersuara untuk rakyat, bukan bersuara untuk menteri. Bukan bersuara untuk poket saya itu. Kita kena sedar dan tahu insaf. Pilihan raya ini penting bukan untuk saya ini. Bukan saya gila jadi ketua menteri ini. Tapi hari ini saya tahu saya sanggup korbankan nyawa saya untuk selamatkan Sabah. Pasal apa? Anak kita susah. Sekolah ke mana? Hospital ke mana? Ubat pun tidak cukup. Bersuara saya di kabinet, bersuara saya di parlimen baru-baru ini. Saya tanya Menteri Pelajaran, kamu boleh bicara AI. Kami bicara di sekolah-sekolah di Sabah ini, tandas tidak ada air ini.
Saya marah si Hisham dulu, Menteri Pendidikan. Aku bilang, kenapa kau beli komputer ini? Bagi dengan komputer orang-orang kampung ini. Saya menteri kampung dulu. Jimat cermat, ketirisan. Kau beli sampai 500 juta untuk komputer, kau bagi dengan kampung-kampung. Bila saya masuk ke pulau-pulau di Sempurna, aku tanya Guru Besar, kenapa kau simpan komputer di storeroom? Datuk Seri, pasal tidak ada elektrik. Jadi komputer tidak hidup. Bukan komputer tidak hidup. Kadang-kadang itu sampai internet pun tidak ada. Kalau pergi Kota Marudu, naik pokok baru kodak. Dari Tawau saya pergi Sandakan, bila limpas di Gumgum, saya tidak ada G4. Tidak ada G5. Yang saya nampak gambar si Rubin, gambar si Iwan Benedict. GRS, bukan G4 telefon itu. Punya ke segala orang. Belanja duit untuk poster berjuta-juta. Besok pilihan raya, sudah penamaan calon, dorang punya poster itu, belanja cantik-cantik itu semua, besar-besar itu. Tapi jangan ukur posternya oleh kena cantik besar. Ukur amalan mereka sesuai kamu takbir sabarnya itu pun tidak. Betul kan? Pasal itu penting kepada kita pilihan raya ini. Jangan permainkan pilihan raya kali ini. Tentukan undi kamu itu untuk masa depan kamu punya cucu. Bukan masa depan saya ketua menteri ini. Itu tidak penting. Pasal sudah nampak ini. Tidak pernah berlaku dalam pilihan raya. Tuhan bagi petunjuk sama kamu. YB video mereka. Rasuah. Tidak cukup putus. Untuk bubar dewan pun sampai tertangguh. Kemana mau dibawa sampai? Ini bulan 10. Lepas pilihan raya 29. Ujung bulan 11. Mau mengundi. Bentuk kerajaan bulan 12. Minggu pertama, minggu kedua. Kemana minggunya? Jangan pula nanti dong tutup istana itu untuk saya angkat sumpah. Cukup saya, kalau cukup undi saya, jangan dong tutup istana. Saya bawa pergi mahkamah itu. Kamu ingat dulu, Tun Mustafa angkat sumpah, tidak cukup adunya dilantik, yang menggunakan lantikan. Musa Hitam bilang, kau pergi angkat sumpah, pasal gunakan 6 orang lantikan. Mana kau boleh lantik kalau kau tidak cukup ketua menteri? Pasti itu dong si Haji membeli YB saya itu. Walaupun JRS tidak pernah bertanding pilihan raya, tapi gunakan, beli YB saya 10 dari YB. Kali ini pilihan raya akan datang, YB yang lompat di Sipitang ke, di Kunak, pastikan tumpangkan orang-orang ini. Ini yang memecah belah umat yang ada ini. Bukan kita tidak sokong kerajaan pusat. Kita sokong kerajaan pusat. Tapi kamu mau takbir Sabah, kena kami tahu apa orang Sabah mau. Lebih pandai kami mentakbir untuk orang Sabah, bukan orang yang tahu apa yang kami makan ini. Apa si Anwar tahu apa yang kau makan? Apa si Jahid tahu apa yang kau makan? Dola apa? Aku tidak tahu apa yang kau makan. Datuk Sapi pun tidak tahu. Yang tahu ini orang Sabah tahu apa yang dong mau. Bukan Kuala Lumpur yang tahu apa yang orang Sabah mau. Betul tak? Pasal itu penting bagi orang Sabah, tentukan. Jangan bagi tangan ini sama PKR. Bagi semua warisan. Boleh? Jangan berat. Mulu. Kalau dilakukan itu. Ini champion melompat ini. Berlari lagi. Bukan champion melompat, pasti tidak. Dia ikut competition antara bangsa ini. Berlari, berenang, melompat tinggi. Jadi champion ini. World champion kan? Veteran world champion. Wah, ini simpel. Mantan MP Labuan. Sekarang ni orang kuat warisan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, saya berharap sungguh pilihan raya kali ini pastikan kebulatan suara Sabah. Saya tidak pernah nampak kali ini orang Sabah boleh berpadu, bersatu dengan satu parti yang ada itu. Bayangkan hari ini 70 kursi kita. Dahulu cuma 60 saja. Saya tambah itu. Saya bawa pergi, walaupun parlimen sudah luluskan tambahan 73,
Tapi waktu BN, diorang tidak kasih luluskan. Tapi bila warisan pemerintah, kita luluskan supaya gunakan 13 itu. Jadi sekarang ini 73 kursi yang ada. Dari Kudat sampai ke Sibatik. 73 di Sibatik itu. Dan saya yakin kali ini, kalau suara orang Sabah bulat, Kuala Lumpur tidak boleh main-main. Kerjasama dengan Kuala Lumpur. Tapi kami punya minyak itu. Kami punya gas. Saya limpas di Kimanis, saya tengok berasap tengah malam. Dibakar minyak. Dibakar gas. Tapi tung gas Sabah tidak ada. Yang ada di Sarawak. Kenapa Sarawak ada? Kenapa kita tidak ada ini? Walhal 2019, Kabinet Persekutuan sudah luluskan bagi waktu itu Tun Mahathir dengan saya, dengan Abang Jo. Abang Jo, Datuk Syafiee, kuasa untuk gas kami serahkan kepada Sabah dan Sarawak. Ada dalam kabinet paper itu. Amir Zan, kau baca itu. Jangan bilang saya tidak ada fight untuk Continental Shelf. Kau baca kabinet paper itu. Saya perjuangkan depan-depan Tun Mahathir itu. Apa yang saya cadangkan dengan Datuk VK Liu, Amir Zan, kau baca apa dalam kabinet. Bubarkan rundingan MXS3 jawatan kuasa itu. Jangan lagi runding-runding. Tubuhkan jawatan kuasa untuk menunaikan perjanjian 63 ini. Itu kabinet paper itu. Saya masih ingat itu. Kami bincangkan dalam jawatan kuasa rundingan yang ada itu. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini ruang dan peluang untuk orang Sabah menentukan masa depan orang Sabah dan rakyat Sabah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap sungguh kali ini pastikan jangan pecah undi. Kita tidak pernah dapat kursi di Beaufort ini. Ya, hari ini sampai habis indah berambut si Redi ini. Kempen sana, kempen sini. Sampai hilang rambutnya, tidak dapat kursi. Tapi saya yakin kali ini, insya Allah dengan kudrat Allah SWT, kita akan dapat kursi. Boleh. Yang menentukan siapa dapat kursi, siapa ketua menteri ini bukan Anwar Ibrahim, Pak. Bukan Kuala Lumpur ini. Yang menentukan siapa ketua menteri orang Sabah ini. Masakan orang Sabah ini pula boleh dikontrol. Ini, sana, sini. Lompat sana, lompat sini. Pasal itu saya beritahu, saya 30 tahun dengan orang di Kuala Lumpur. Saya tahu itu 7 kementerian. Sampai saya jaga ayam dengan telurnya. Betul. Jaga minyak, jaga telur. Menteri Perpaduan. Berapa tahun saya Menteri Perpaduan di Kuala Lumpur? Saya sekarang ini mau padukan rakyat Sabah menerusi satu parti dinamakan Parti Warisan Sabah. Pasal apa saya bertanding di Kuala Lumpur itu? Saya tahu bukan menang itu. Tidak menang di Kuala Lumpur. Di Johor bertanding. Calon saya, calon warisan di Ampang itu mantan presiden. MCA itu. Peguam calon Dewan Maju. Banyak calon-calon kita yang ada qualification. Tapi saya tahu tidak menang. Tapi bila warisan bertanding di Kuala Lumpur, ada orang cakap di Johor kacau. Ada orang UMNO berucap, kenapa warisan bertanding di Kuala Lumpur? Kacau daun saja. Orang datang ke Sabah tidak kacau. Kita punya kursi, bila kita datang ke Semenanjung, kacau. Dorang ambil kursi kita, tidak kacau. Kali ini pastikan jangan langsung satu kursi pun bagi dengan parti-parti dari tengah. Boleh? Jangan bergabung-bergabung. Ya. Jeffrey itu sudah cakap dengan saya 3 tahun lalu. Berada bergabung kita. Bergabung. Sampai sekarang tidak keluar-keluar. Sudah diumumkan kursi, baru keluar. Yang dipikirkan kan kursi. Yang tidak dipikirkan masalah orang Sabah, rakyat Sabah ini. Pasal itu kita beritahu, warisan bertanding 73 kursi. Kita kerjasama dengan rakyat Sabah. Bukan parti-parti yang ada. Pasal kalau kerjasama dengan parti, dia mau kursi. Dapat kursi, jadi YB. Lepas itu, minta menteri. Tidak dapat menteri, melompat. Sudah dapat menteri, mau projek, bergaduh. Macam si Bom Mokhtar sama si Ajiji, bergaduh. Betul kan? Bergaduh pasal itu. Gaduh kursi, gaduh projek.
Buat apa kau gaduh kursi? Yang rakyat Sabah ini 4 juta bukan mau kursi ini. Bukan mau menteri. Orang Sabah 4 juta mau air, mau sekolah, mau jalan baik, mau hospital baik. Baru saja si Muhammad sebut hospital Buah Pinggang pun tidak baik. Jadi mana yang kita pikirkan? Parti dorang kah? Kursi dorang kah? Atau masalah rakyat Sabah 4 juta ini? Kena pakai, kena memikirkan jelas dalam pemikiran kita. Pilihan raya diadakan memilih supaya menyelesaikan masalah rakyat, bukan masalah parti mereka. Masalah apa itu? Ada sampai parti, ada parti impian, mimpi lagi. Tidak naik ke bintang sampai si Jeffrey punya bintang roket, dong pakai di EP. Naik roket dia bilang. Sampai di atas awan, di atas bintang, memikirkan dia nampak bumi Sabah. Parti macam aku teringat aku punya cinta, parti bercinta pula. Kemana orang Sabah ini? Apa kita letak warisan ini? Tangan satu itu merahnya, tangannya satu biru itu. Kalau orang dari pantai timur dengan pantai barat bergabung gelombang ombak macam mana kuat pun akan boleh diatasi oleh rakyat Sabah ini. Lautan apa yang kita tidak boleh hadapi? Masalah rasuah, masalah harga barang, masalah elektrik tidak ada, kita selamatkan Sabah. Warisan inilah yang perlu dipertahankan. Kita punya minyak, kita punya gas, masakan 95%. Hasil dalam belanjawan ini. Hasil belanjawan berapa bilion sekarang si Gigi dapat? Bukan dia yang buat. Saya letak 5% cukai kepada Petronas, lain daripada dividen. Hari ini dividen 5%, hari ini cukai 5%. Kita yang buat, saya beritahu si Zaleha, adik Sadin Pandin, waktu itu AG dia. Leha, kita buat undang-undang baru. Cukai Petronas itu, 5%. Pasal boleh dalam undang-undang perlembagaan Sabah, kita boleh gunakan cukai untuk dapat hasil setiap cukai yang ada. Nah, di sini ada buah putih. Plantation kelapa sawit. Saya akan pastikan, saya akan ubah undang-undang untuk pastikan mana smallholder jangan cukai banyak sangat. Mana syarikat yang besar-besar kita cukai mereka untuk pastikan hasil ada, tapi jangan susahkan smallholder yang 5 ekar, 10 ekar punya tanah. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak rancangan. Nanti saya akan sebut satu persatu selepas 15 hari bulan. Pasal nanti kalau saya cakap hari ini si Haji pun cakap selamatkan Sabah. Dia pun selamatkan Sabah sampai dia cakap jaga rumah kita. Kemana mau rumah dijaga ini? Yang dia berucap, Datuk Syafi berucap jual ubat. Saya tidak jual ubat. Amir Zan, saya tidak jual ubat. Saya beritahu dengan kau, saya tidak pernah cakap barulah saya boleh selesaikan masalah 3 serangkai jalan raya dengannya elektriknya 1 tahun. Saya mantan Menteri Luar Bandar, sampai sekarang jalan raya pun tidak siap-siap. Gila pula saya cakap 1 tahun saya boleh berjalan ini. Tapi diorang belanja 8 juta untuk buat TikTok. Memiknah saja, diputar belit saja. Bukan saya cakap. Kadang-kadang itu yang kita bimbang ini. Dicerita itu, bila kita cerita sedikit, oh, Datuk Syafi menghina orang Kedian. Bila saya menghina orang Kedian ini? Jabatan Statistik Departemen Kerajaan Malaysia, daerah yang banyak termiskin di Malaysia, di Sabah. 8 daerah itu. Di mana ini daerah ini? Di Kota Marudu. Di mana daerah? Di Pitas. Siapa penduduknya itu? Kedian. Bukan saya hina. Saya mau insafkan, sedarkan. Bukan hanya kita tahu orang kita miskin, tapi yang penting bagaimana menyelesaikan kemiskinan mereka ini. Jangan saya difitnah. Pasal kita kena tahu siapa yang miskin, supaya jangan orang kaya yang dibagi bantuan. Kita bantu orang miskin supaya mereka tidak langsung tidak berupaya antar anak sekolah ke luar negeri, ke luar negara. Saya sudah bagi maklum dengan rakan saya, Timbalan Presiden, Datuk Daryl Liking. Dia menjadi pengarah pilihan raya kali ini. Daryl, kau uruskan. Mana concession kayu balak yang ada dahulu, Yayasan Sabah 1,5 juta hektar tanah Yayasan Sabah ini.
Sepatutnya Yayasan Sabah ini kaya. Tapi di mana kekayaan? Digunakan duit oleh orang untuk membeli YB saya. Saya beritahu dia, kau tengok undang-undang, mana perjanjian. Besok lepas pilihan raya saya akan kaji mana syarikat, Sabah Softwood, Sabah Energy yang ada, Sabah Bentawasan, tanah-tanah ini simpan duit untuk Yayasan Sabah. Bila cukup duit di Yayasan Sabah, kita akan bagi beasiswa percuma sama anak-anak kita di Sabah. Tidak kira bangsanya, tidak kira anaknya. Dan kita akan bantu setiap sekolah yang ada. Saya akan wujudkan balik Kementerian Pelajaran. Kalau ada sekolah yang tidak ada tandas, kita pastikan mesti ada tandas dia. Ada sekolah luar bandar yang tidak ada elektriknya, kita akan gunakan solar supaya boleh menggunakan komputer yang ada untuk anak-anak kita ini. Kita rancang dengan baik. InsyaAllah, bagi ruang dengan kita untuk menjadi kerajaan. Tapi janganlah pula bagi ruang 20 bulan saja. Sudahlah 20 bulan kita perintah, COVID. Sudah COVID, lockdown. Atau kau ingat lockdown, kau tidak boleh jalan itu. Kalau kau jalan merata tempat, disiasat oleh polis, ditangkap. Di mana kau? Disuruh kau pakai mask. Tidak ada maskmu, kena denda bagi kau. Pasal apa? Lockdown, darurat, bukan senang 20 bulan. Lebih. Tapi kita selaku kerajaan apa yang saya buat selaku Ketua Menteri, Menteri Keuangan? Pasal saya nampak mana kotaman saya. Saya tidak beli Ninja. Saya tidak beli kereta yang mahal-mahal, plat number yang mahal-mahal. Saya bagi bakul makanan kepada seluruh orang Sabah, sama ada di Sabah, di Kuala Lumpur, yang bertugas anak-anak kita di Johor, di Selangor, di Sarawak, 650 juta duit bakul makanan setiap bungkus RM100 yang ada. Pastikan oleh kena kedai ditutup, tapi jangan berasnya ditutup. Betul tak? 600 juta kita belanja. Dan saya tidak tunggu Kuala Lumpur. Beli emas, saya beli dari China. Supaya ditutup mulut orang itu, jangan terjangkit. Waktu itu si Krishna Rurundi, pengarah kesihatan, saya kerjasama dengan dia. Kristina, pastikan ubat-ubat yang kita bekalkan untuk memastikan anak-anak kita dapat bekalan ubat yang mencukupi. Kita akan wujudkan Kementerian Kesihatan. Besok di Sabah ini kita akan buat kilang untuk buat ubat generik yang ada. Siapa yang doktor sini? Ada doktor. Dr. Steven, where are you? Come here. Ini mantan doktor di Tawau, anak Tawau, letak jawatan, sudah pakai topi warisan budak Cina. Doktor ini. Ada ubat generik. How many companies di Negeri Sembilan? There's 90 companies. Di seluruh Malaysia ada lebih kurang 98 company yang membuat ubat. Cuma Sabah saja yang tak ada syarikat seperti itu. Ubat apa? Panadol itu namanya Panadol. Tapi generiknya itu namanya Panadol. Paracetamol. Mananya kalau Negeri Sembilan boleh buat ubat untuk darah tinggi, untuk Panadol, Selangor boleh buat obat, kenapa pula Sabah tidak boleh buat obat ini? Kilang apa yang kita tidak boleh buat ini? Di Tawau aku buat kilang minyak masak. Minyak masak sekarang namanya best. Sekarang paling murah itu di supermarket di Tawau itu. Pasal kita punya minyak kelapa sawit. Yang dong buat kilang di Selangor mana ada, di Kuala Lumpur itu kelapa sawit itu tidak ada itu. Betul nggak? Mana ada minyak gas? Ada minyak di Johor itu. Di Pengerang ada kilang LNG di situ. Pasal itu saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, besok kita jadi kerajaan, kita akan buat satu pelabuhan yang besar di Kudat. Tapi mesti ada produk dia. Mesti kita kasih baik jalan, mengambil masa. Mungkin tidak 5 tahun, 4 tahun lebih. Saya sudah berhubung dengan syarikat dari China, dorang boleh buat dalam jangka masa 4 tahun untuk buat pelabuhan. Pelabuhan ini boleh maintain kapal, boleh isi minyak kepada kapal ini. Tidak perlu menunggu dari Singapura. Tidak perlu tunggu dari Sarawak, Bintulu itu. Pasal saya masih ingat masa saya pegawai kerajaan, kita ada Sabah Shipyard di Labuan itu. Datuk Muluk, kau ingat dulu itu. Maintenance kapal di Labuan, berinti kapal di situ. Kalau dulu kita boleh buat, masakan kita sekarang tidak boleh buat.
untuk pelabuhan di Kudat, pasal laut gitu dalam, dan kita ada tanah. Sekko punya tanah 600 ekar di situ itu. Dia dekat dengan China, dekat dengan Jepun, dekat dengan Hong Kong. Mananya kita boleh berdagang dengan ekonomi yang terbesar di dunia dengan China ini. Kita bijak itu memikir. Jangan saja pikirkan ada. Betul tak? Bayangkan 20 bulan lockdown COVID. Selama 20 bulan ada kes rasuah kita ini. Tidak ada itu. Ada tanah saya ambil, beribu ekar. Tidak ada itu tanah itu. Kalau bekas ada lama sudah diambil oleh SPRN. Dulu pun disuruh saya diambil oleh SPRN. Dituduh saya ambil duit lagi. 1,5 bilion. Dikasih tidur di lantai. Mantan naik presiden UMNO. Mantan menteri kanan. Tidur di lantai, bantal tidak ada. Di situ saya tidur, di situ saya sholat, di situ saya mandi, di situ saya makan. Saya tidak lupa itu. Pasal itu saya beritahu, kali ini saya akan lawan mereka. Bukan pasal apa. Kamu belum rasa apa yang saya rasa. Terjumpa duit itu. Mantan Perdana Menteri 100 juta pakai netai. Si Najib sudah dihukum. Pakai kereta lagi. Saya orange bajunya. Apa sih? Betul. Dihina saya, difitnah saya, dicerita saya. Saya beritahu dengan orang, kalau kamu jumpa duit di akaun saya 50 juta, kasih tahu sama saya mau duit itu. Saya mau guna untuk parti warisan, pilihan raya dekat. Betul kan? Tapi saya yakin walaupun warisan tidak ada duit, tapi kita ada undi yang membagi ini orang Sabah bagi undi. Dan datang saja itu, datang duit itu. Tidak pernah kamu susah itu, dorong datang itu. Musim tidak ada air, ada si Zaid datang pergi Bofot. Ada si Anwar datang pergi Bofot, tidak ada air, tidak ada listrik. Musim dorang susah datang itu. Bukan susah air dorang. Bukan susah jalan raya dorang. Dorang datang ke Bofot, dorang datang ke Kota Kinabalu, dorang datang ke Tawau. Pasal apa itu? Bukan masalah air, bukan masalah sekolah, tapi masalah undi. Bukan campaign, masalah undi. Pasal dorang tahu undi bukan dorang yang pegang. Kamu yang pegang itu Rashid. Dolar, kamu yang pegang itu. Mulut jangan bagi, Taufik, undi itu. Ya. Bagi undi untuk anak-anak kamu dan cucu kamu masa depan. Bukan masa depan saya. Saya sudah 70 tahun umur. Nampak saja muda. 8 cucu sudah ini. Ya. Mau banyak-banyak pasal pening kepala kita. Betul tak? Kerjasama dengan rakyat, jangan kerjasama dengan parti-parti ini. Kalau banyak itu pening kepalamu itu. Mau menteri, mau jawatan, mau projek. Tidak dapat, melompat. Betul tak? Pasal itu kita mau berganding dengan rakyat. Pasal kita mau atasi masalah rakyat, bukan masalah parti mereka ini. Masalah anak-anakmu ini, masa depan mereka ini. Jaga dengan baik, jangan salah undi itu. Pastikan undi dan warisan. Boleh? Jadi hadirin yang bermajlis sekalian, saya takut tadi pun dia cakap, boleh hantar makanan. Remy bilang, takut dorang lapar. Jadi saya tidak mau kamu lapar, nanti undi pun lapar. Tapi tidak lapar kan undi ini. Tolonglah ya. Bukan pasal apa, bagi ruang dengan kita untuk mentakbir Sabah ini. Saya tidak mau paksa itu. Kalau ada keredaan kamu untuk rakyat Sabah, undilah parti warisan. Tapi kami ini banyak niat kuat tebal jiwa kami untuk membantu umat. Mana ada ketua menteri bagi geran tanah itu di Kambunan itu 480, di Nambawan 400 geran tanah itu, di Keningau 2.800 geran tanah. Besok kita jadi kerajaan, saya pastikan supaya orang-orang di pedalaman kita akan bagi tanah untuk mereka boleh cocok tanam. Tapi jangan hanya bagi tanah. Saya mau buat kilang-kilang, nanti saya akan sebut, saya akan edarkan. Di Bofot apa yang kita akan buat? Ada rancangan kita. Saya tidak mau sebut sekarang, nanti dong sebut pula si AJJ. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati sekalian, kita ada rancangan. Bukan tidak rancangan, bukan kita tidak tahu mentakbir. Kita tahu mentakbir. Kalau saya boleh takbir 7 kementerian di Kuala Lumpur, masakan satu Sabah ini, kita tidak boleh takbir dengan baik. InsyaAllah. Ya. Bagi uang, bagi peluang.
Bagi kursi sama Kelias. Bagi kursi sama Walapanyo itu. Ya. Lumadan Tolopunyo. Kau bagi dengan Silimus, Tembonyo pun dia urusnya saja itu. Betul. Masuk saya Kementerian Keuangan, saya tengok siapa punya projek ini. Rupanya dia punya syarikat. Ada hubung kait sama dia. Macam mana ini? Kemana ini duit ini? Ya. Saya sudah maklumkan besok kita tubuh kerajaan. Tidak ada menteri-menteri yang akan berbisnis. Kalau ada menteri mau projek, saya luluskan. Tapi letak jawatan menjadi menteri. Jangan kamu berbisnis. Saya mantan ketua menteri. Tidak ada saya ambil tanah di Nabawan. Saya tidak ambil tanah ini. Ya. Saya ditawarkan di rumah saya di Bundusan itu, di Pinampang. Tanah itu saya beli tahun 93. Belum saya jadi YB. 93. Saya beli lagi dahulu itu. Susah pada tu Sri, kau punya rumah kami lawat. Ini sempit, tempat parking pun susah. Aku bilang, kenapa ini? Rumah ini buat apa ini? Aku ada rumah ini mau bukan main bola dengan Datin. Aku mau tidur ini dengan Datin. Bukan main bola itu. Masa kan saya mau main bola dengan Datin? Betul kan? Saya bilang saya buat rumah. Sampai sekarang rumah itu saya buat itu. Saya ada buat. Tapi saya pinjam duit daripada public bank. Sampai sekarang saya bayar. Walaupun saya tahu mantan ketua menteri, ada kontraktor, jangan bimbang, saya dahului sponsor. Pasal itu bila kita jadi kerajaan 20 bulan, saya ketua menteri tidak pernah minta dengan Tun Mahathir projek Penponyo, projek-projek dari Lumpur. Boleh saya minta, Tun saya tolong kau jadi 2 kali kau Perdana Menteri, bagi Penponyo 1 untuk warisan ini. Boleh, bukan tidak boleh, tapi saya tahu pasal saya kerja dengan orang 30 tahun itu. Jangan diikat leher, jangan diikat kaki. Leher ini, suara ini, orang Sabah punya suara untuk kita boleh bersuara. Sekarang ini susah orang ini. Si Haji dia mau cakap, oke bos. Kita runding dengan baik, bergabung-gabung. Kalau tidak mau bergabung, matilah kau itu. Filemu, jalan filemu itu. Jadi kita kena pastikan mana yang berminat, mau jadi calon, jangan ingat. Kamu jadi calon, jadi kaya, jangan dibawa pemerintahan pentadbiran saya selaku pimpinan parti warisan. Kita bantu rakyat, bukan kita bantu YB-YB kita itu. Dahulu ada disiplin dia. Pasalkan orang tidak percaya dengan kita. Jangan besok kita menjadi kerajaan, gabung sana, gabung sini. Saya sudah beritahu, rakyat Sabah pastikan kita takbir. Sabah ini kita tahu, kalau Datuk Haris dulu boleh perintah 10 tahun di Sabah berjaya, kalau si Pairin dulu boleh perintah PBS 10 tahun masakan warisan, kali ini tidak boleh perintah pula di Sabah dalam pilihan raya ini. Boleh tak? Berjaya mana? Ada gabungan dengan UMNO. PBS tidak ada gabungan dengan PKR. PBS saja perintah si Pairin. Maknanya orang Sabah sudah pernah buat keputusan undi satu parti dinamakan warisan ini. Boleh itu. Ya? Jadi hadirin yang bermajlis sekalian, saya tidak mau kamu lapar, aku mau cakap panjang, aku takut lupa. Tapi tidak lupa undinya ni kan. Madi, jangan kau pikir calon kawan. Awang kerja awang. Jangan tidak kerja. Mat, jangan pikir calon, kerja. Saya sudah beritahu, si Muhammad, si Dolau Kim, kerja untuk parti warisan. Jangan bergaduh pasal calon itu. Ini mantan Diu Sempurna ini. Orang Kimanis ini 10 tahun lebih kerja di Udi Sempurna. Apa dong bilang kalau ketua menteri Sabah orang Bajau Sempurna saja di kerajaan. Waktu saya ketua menteri, saya lantik setiausaha kerajaan negeri. Orang mana ya? Kedayan itu. Bukan Bajau Sempurna itu. Setiausaha tetap Kementerian Keuangan. Orang mana itu? Ranau, Dusun, Kain, Datuk Kain. Tapi cakap Datuk Sapi punya salah. Dia lantik semua orang sempurna. Secara kebetulan si Omar Mahmud jadi ketua polis Sabah. Tapi itu jabatan persekutuan, bukan jabatan negeri Sabah. Masakan orang sempurna datang pergi Sabah pula. Oh jangan kau masuk pergi sini. Walaupun kau layak jadi supi, pasal kau orang sempurna. Menghalang pula orang sempurna. Rupanya tidak boleh jadi ketua menteri orang sempurna. Mati orang sempurna.
Dia rakyat Sabah. Betul tak? Tapi jangan menuduh saya semuanya orang sempurna. Peguam negeri Sabah, siapa dia? Adik Salim Pandi, si Zaleha. Orang simpulan. Orang sempurna ke itu? Tapi dipitnah kita semuanya. Dia sempurna, berpuluh tahun. Tidak cukup, lepas dia, lanti lagi dia sempurna. Siapa dia? Bianus. Orang mana Bianus ini? Orang Tambunan Dusun itu. Boleh saya lanti orang sempurna, jangan kau duduk situ. Pasal saya jadi ketua menteri sudah ini. Simpan orang sempurna. Bukan, kita tengok mana yang layak untuk kita latih. Semuanya itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jangan pikir pasal bangsa. Jangan pikir pasal agama. Kita sayang agama kita sayang bangsa kita. Tapi bangsa ini kadang-kadang kita boleh berpecah, berpala antara satu. Majoriti di Sabah ini orang KDM. Betul. Nombor 2 itu Bajau itu. Kota belutnya, kudatnya, sempurnanya, lahdatunya. Tapi memecah orang Sabah ini, gelar itu Bajau itu PTI. Saya belum dilahirkan dari Tawi-Tawi. Di istana pun saya tidak tahu mana kampung ini. Haulah wala quwata dipitnah kita tidak habis-habis. Tapi tidak apa, saya ingat orang Sabah ini bukan senang dipitnah ini. Kali ini pilihan raya ini sudah banyak petunjuk Tuhan. Pastikan satu parti yang kita perlu undi dan pimpinan yang memilih siapa ketua menteri ialah orang Sabah dalam pilihan raya kali ini. Boleh? Terima kasih banyak. Kita mau selamatkan Sabah daripada kemiskinannya. Selamatkan Sabah daripada tidak ada prasarananya. Hospitalnya, pendidikannya. InsyaAllah kita yakin bagi ruang bagi kita untuk memimpin. Dan kita ada rancangan. Bukan hanya rancangan, kita ada pengalaman untuk mentadbir negeri Sabah ini. Banyak tokoh-tokoh kita. Hari ini banyak dari segi pengalaman. Ini pun DIU sudah ada. Ada pengalaman mentadbir daerah. Ada yang kita punya profesor-profesor yang membantu. Tidak mau jadi calon. Tapi mereka membantu untuk mentadbir negeri Sabah yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya harap sungguh kali ini pilihan raya ini akan boleh mengubah landscape politik di negara Malaysia. Tapi kita pula di Sabah ini untuk pastikan hak kita pertahankan. Dia pelumpul siapa jadi ketua Perdana Menteri sana, kita sokong, tidak jadi masalah. Pasal di sana banyak kursi dorang. Kita cuma 25 saja parlimen ini. Tapi 73 kursi ini bukan dorang punya. Ini orang Sabah. Kamu boleh banyak kursi majoriti MP di Semenanjung, tapi kita di Sabah, kita banyak kursi Dewan Undangan Negeri. Pastikan orang Sabah yang pegang, bukan Kuala Lumpur yang pegang. Betul kan? Terima kasih banyak. Minta ampun, minta maaf sekiranya ada terlanjur kata saya, terkasar bahasa dengan niat yang baik. Cuma ingin memperingatkan, kali ini bagilah ruang untuk kita mengubah keadaan politik di Sabah. Jangan berpecah-pecah. Kena parti warisan. Presidennya, timbalannya orang KDM. Naib presidennya orang KDM, orang Boyok ini. Dari siang dulu. Orang Brunei naib presiden. Bukan orang Bajau ini. Bajau bukan. Bendahari si Azhar, orang Brunei lagi. Anak Cikgu Matusi. Majelis tinggi paling banyak ini. Majelis tinggi paling banyak itu si Zinin, si Mudi, orang KDM ini paling banyak ini. Baca berapa orang saja? Datuk Jaujan, Datuk Aziz, saya. Yang lain-lain. Majoriti KDM itu semuanya. Terence? Ya. Bukannya kita fitnah, bukannya kita dongeng ini cerita ini. Apa PBS? Siapa presidennya? Timbalan presidennya siapa? Berbagai bangsa. Star berbagai bangsa. Parti Cinta. Parti Asno. Asno itu siapa presiden? Siapa dia punya ketua wanita? Siapa ketua pemuda dia? Kadang-kadang itu malas saya mau cakap ini semuanya. Jadi kita yakin insyaAllah kali ini yang duduk di belakang, pastikan undi kita bulatkan untuk memenangi pilihan raya di peringkat negeri Sabah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.